Okey, bismillahirrahmanirrahim. Daripada Anas radhiyallahu anhu menceritakan, putera Abu Talhah radhiyallahu anhu sedang jatuh sakit. Catat poin dia. Siapa ni? Yang cerita daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini merupakan hadis sahih riwayat, kita baca, ia merupakan hadis sahih riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Saya baca sekejap. Muttafaqun alaih. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, panjang. Okey, kita tengok. Daripada Anas menceritakan bahawa beliau berkata, seorang anak lelaki kepada Abu Talhah radhiyallahu anhu mengadu, yakni jatuh sakit. Seorang anak siapa? Abu Talhah, tuliskan poin. Telah jatuh sakit. Lalu Abu Talhah keluar pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan anaknya itu meninggal dunia ketika ketiadaan beliau. Tatkala Abu Talhah pulang, beliau berkata, apakah yang dibuat oleh anak lelakiku, yakni bagaimana keadaannya? Masya Allah. Ummu Sulaim, iaitu ibu kanak-kanak itu, berkata, dia berada dalam keadaan yang paling tenang. Masya Allah, subhanallah. Okey, faham cerita dia ya? Okey, ketika itu anak lelaki kepada Abu Talhah radhiyallahu anhu ni sahabat Nabi jatuh sakit. Kemudian Abu Talhah pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi kepada Nabi dan anaknya. Ketika Abu Talhah keluar daripada rumah, anak lelaki tersebut meninggal dunia. Bila dia balik semula, dia tanya isteri dia. Isteri dia nama siapa? Ummu Sulaim. Tulis Ummu Sulaim. Kemudian dia bertanya kepada isterinya, subhanallah, apakah yang dibuat oleh anak lelakiku? Soalannya dia tanya pada isteri dia, macam mana anak kita, macam itulah kan, sebab keluar tadi dalam keadaan sakit. Macam mana dengan anak kita? Masya Allah. Lalu Ummu Sulaim, iaitu ibu kanak-kanak itu, berkata, dia berada dalam keadaan yang paling tenang. Dia tenang je, macam itulah. Padahal anak tu dah meninggal dunia. Dan memanglah, bila dah meninggal, tiada lagi kesakitan bagi anak tu. Maksudnya dia dalam keadaan yang tenanglah, tuan-puan sekalian. Seterusnya, Ummu Sulaim menghidangkan makan malam kepada suaminya. Lalu beliau makan. Ummu Sulaim masak, sedap-sedap, suami pun makan. Kemudian beliau mengadakan hubungan suami isteri. Lalu beliau melakukan hubungan dengan isterinya. Hubungan suami isteri, faham ya maksud dia? Tatkala selesai, isterinya berkata, wahai suamiku, kebumikanlah anak kecil kita. Masya Allah. Dah makan kenyang, dah bersama dah suami isteri, melakukan hubungan suami isteri. Kemudian dah selesai, Ummu Sulaim berkata, kebumikanlah anak kecil kita. Ketika tiba waktu pagi, Abu Talhah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada baginda tentang kejadian tersebut. Pagi besok Abu Talhah pergi jumpa Nabi, cerita ni kepada Nabi ni. Kan dalam keadaan anak tu dah meninggal dunia, isteri boleh hidang makanan sedap, kemudian melakukan hubungan tanpa beritahu bahawasanya anak mereka telah pun meninggal dunia pada ketika itu. Kemudian Abu Talhah pergi kepada Rasulullah SAW dan menceritakan kepada baginda kejadian tersebut. Lalu baginda bertanya kepada Abu Talhah, adakah kamu telah bermalam? Adakah kamu telah melakukan hubungan suami isteri pada malam tadi? Tu tanya Nabi, adakah kamu melakukan hubungan suami isteri pada malam tadi? Lalu Abu Talhah menjawab, ya, jawab Abu Talhah. Baginda pun berdoa, ya Allah, berkatilah untuk mereka berdua. Masya Allah. Doa baginda dikabulkan oleh Allah Ta'ala dan Ummu Sulaim melahirkan seorang anak lelaki. Abu Talhah berkata kepadaku, bawalah adikmu ini sehingga kamu datang dengannya kepada Nabi SAW. Beliau juga kirimkan bersama adikku beberapa biji buah tamar, buah kurma. Okey.
Doa baginda makbul. Pendek cerita, Ummu Sulaim mengandung lagi, kemudian melahirkan anak lelaki. Lalu Abu Talha berkata kepadaku, berkata kepada siapa? Kepada Ummu Sulaim, bawalah adikmu ini sehingga kamu datang dengannya kepada Nabi. Beliau juga kirimkan bersama adikku beberapa biji buah kurma. Subhanallah. Tatkala aku menghadap Nabi, baginda bersabda, adakah bersama adikmu ini sesuatu? Anas berkata, ya, beberapa biji buah kurma. Nabi SAW pun mengambil buah kurma itu dan mengunyahnya. Subhanallah. Kemudian baginda mengambil buah kurma. Okey, sekejap bila sebut pasal adik, Musaim dah pernah menjadi isteri Malik. Pada zaman jahiliah tak kisah Musaim memeluk Islam, membentangkan Islam suaminya sampai Islam. Berkahwin pula dengan Abu Talha, anak lelaki beliau itu. Abu Talha menimpa ke bumi ke anak kecil itu, menanamnya. Okey. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Okey, Ustaz boleh tak cari adakah Ummu Sulaim ni adik kepada Anas bin Malik? Sebab bila perbualan di sini, doa baginda, Ummu Sulaim melahirkan anak, Abu Talha berkata kepadaku, bawalah adikmu ini. Soalannya mereka ni adik-beradik. Okey, Abu Talha berkata kepada Anas bin Malik ni, sebab hadis ini daripada Anas. Kan? Lalu Abu Talha berkata kepada Anas, setelah seorang anak lelaki lahir, baginda bersabda, kan, Ummu Sulaim, bawalah adikmu ini sehingga kamu datang dengannya. Sehingga kamu, ya, Masya Allah. Okey. Macam ni tuan-puan sekalian. Betul. Ummu Sulaim sebelum bernikah, saya confuse tu. Ummu Sulaim sebelum bernikah dengan Abu Talha, Ummu Sulaim pernah menjadi isteri Malik bin An-Nadar. Ummu Sulaim pernah menjadi isteri kepada Malik bin Nadar dan mendapat anak diberi nama Anas. Sebab itu namanya Anas bin Malik. Jadi, Masya Allah, Anas bin Malik ini sahabat-sahabat adalah anak kepada Ummu Sulaim, tapi bukan dengan bapa yang bernama Abu Talha. Selepas ayah Anas bin Malik, ada kisah kan Anas bin Malik ni dijadikan di bawah jagaan Nabi tu. Boleh tak Ustaz cari jap sejarah Anas bin Malik? Ummu Sulaim ni bila sampai di Madinah, ada satu kisah. Subhanallah, masa Anas kecil. Okey, faham ya? Boleh tuliskan. Ummu Sulaim sebelum itu bernikah dengan Malik bin An-Nadar pada zaman jahiliah. Malik inilah bapa kepada Anas. Tatkala Islam datang, Ummu Sulaim memeluk Islam dan membentangkan Islam pada suaminya, yakni mengajak masuk Islam. Suaminya pun marah dan keluar ke Syam lalu meninggal dunia di sana. Maksudnya Anas bin Malik ni lepas Ummu Sulaim ni menyahut, Ummu Sulaim masuk Islam, dia ajak suami dia tapi suami dia enggan, suami dia marah lalu pergi ke Syam dan suaminya meninggal dunia di sana. Subhanallah. Selepas itu Ummu Sulaim berkahwin pula dengan Abu Talha dan anak lelaki yang meninggal dunia tersebut ialah anak Abu Talha dengan Ummu Sulaim. Jadi tuan-puan sekalian, Anas bin Malik ini adalah anak kepada Ummu Sulaim. Masya Allah, faham ya? Sebab itu setelah lahirlah anak yang baru ni, anak lelaki ni, kan, Abu Talha menyuruh siapa? Anas bin Malik untuk bawa adik dia. Kan, Abu Talha berkata kepadaku. Abu Talha tu bapa tirilah, tapi umpama bapa kandung jugalah ya. Lalu berkata kepada Anas, bawalah adikmu ini sehingga kamu datang dengannya kepada Nabi. Abu Talha suruh Anas bin Malik bawa adik ni pergi bertemu dengan Nabi SAW. Beliau juga kirimkan bersama adikku beberapa biji buah kurma. Tatkala aku masuk menghadap Nabi SAW, baginda bersabda, adakah bersama adikmu ini sesuatu? Anas berkata, ya, beberapa biji buah kurma. Nabi SAW pun mengambil buah kurma itu dan mengunyahnya. Subhanallah. Kemudian baginda mengambil buah kurma yang telah dikunyah itu dari mulut baginda, lalu memasukkannya ke dalam mulut bayi itu. Seterusnya baginda membelah mulutnya, kita panggil tahnik, dengan menggosok kunyahan buah kurma itu pada lelangitnya. Baginda juga menamakannya Abdullah.
Okey, faham ya? Subhanallah muslimin muslimat. Cara tahnik dan itu menjadi amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi amalan sunnah sehingga hari ini. Masya-Allah. Jadi macam mana ambil buah kurma, kemudian Rasulullah masukkan dalam mulut, buah kurma tu bercampur dengan ali Rasulullah, kan kecil je sikit je, kemudian Rasulullah keluarkan balik, kemudian Rasulullah masukkan dengan jari ke dalam mulut bayi tu, kemudian disapukan pada lelangi. Macam itulah tuan-puan sekalian. Okey, kemudian baginda menamakannya Abdullah. Muttafaqun alaih, ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, kita tengok sikit kisah berkenaan dengan Anas bin Malik. Okey, Anas bin Malik putera daripada pasangan Malik bin An-Nadar dan Ummu Sulaim telah mengabdikan diri untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Kita selalu jumpa nama Anas bin Malik, Anas bin Malik. Hal ini berawal dari hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah ketika Anas masih berumur 10 tahun. Okey, masa umur masih kecil, 10 tahun ni darjah berapa Ustaz? 10 tahun darjah 4. 10 tahun ni darjah 4. Di kala itu Ummu Sulaim segera bergegas mendatangi Rasulullah SAW bersama Anas. Wahai Rasulullah, sungguh orang-orang Ansar dan perempuan Ansar telah memberimu hadiah kecuali aku. Betul lah ni. Dan aku tidak menemukan sesuatu pun untuk dapat aku hadiahkan kepadamu kecuali hanya anak lelakiku ini. Maka terimalah dariku, dia akan melayani keperluanmu. Bijak, sangat-sangat bijak ibu wanita yang bernama Ummu Sulaim ni. Kan, dia adalah wanita Ansar, maksudnya penduduk Madinah. Bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Ingat ya, hijrah pada Mekah ke Madinah sekitar umur Nabi 53 tahun. Bila sampai di Madinah, orang Madinah memang sambut dengan begitu meriah, dengan kesyukuran. Mereka sangat gembira. Sebenarnya dah berapa kali dah penduduk Madinah, kan ketika Nabi di Mekah, mereka menghantar rombongan-rombongan untuk mengajak Rasulullah berpindah ke Madinah. Kita tahu sejarah tu kerana melihatkan pertentangan yang sangat dahsyat. Kan pertentangan yang sangat dahsyat oleh penduduk Mekah. Sedangkan Nabi SAW memang lahir di Mekah, membesar di Mekah, menikah di Mekah, anak-anak semuanya lahir di Mekah, isteri pertamanya Sayyidah Khadijah juga meninggal di Mekah, makamnya di Mekah. Tuan-puan sekalian, Masya Allah. Boleh bayangkan ya, muslimin muslimat, Masya Allah, kita tahu ada perkuburan Baqi' kan, perkuburan para isteri Nabi Sayyidah Khadijah dan sebagainya. Dan itu antara lumrah tuan-puan sekalian. Kadang-kadang, bukan selalu ya, kadang-kadang orang kampung sendiri susah nak terima kalau orang kampung tu berjaya. Kan orang kata kalau nak berjaya susah kalau tempat sendiri. Kan susah orang kampung nak support. Contoh kita buka kedai motor lah, kedai bengkel ke contoh. Kadang-kadang bukan orang kampung yang support, orang jauh yang support. Ada orang pergi berhijrah kat negeri lain baru dapat berkembang berniaga. Kadang-kadang dia jadi mungkinlah sebab dah kenal daripada kecil. Lah aku kena siapa mak ayah aku kena dia daripada kecil tu macam manalah tu berniaga. Botol ke tidak tu Kadang-kadang dia jadi macam tu kan tuan-puan sekalian. Sebab itu penentangan Rasulullah SAW dalam dakwahnya, dalam dakwah baginda sangat dahsyat oleh penduduk Madinah. Penduduk Mekah. Walaupun penduduk Mekah tu, jiran-jiran Nabi tu, kan, di kalangan yang teruk menentang, di kalangan ahli keluarga terdekat. Kan, dari kalangan bapa saudara, di kalangan mak saudara, di kalangan sepupu, di kalangan kawan yang membesar daripada kecil. Yang mana mereka sangat mengenali keluarga Nabi SAW. Orang kampung, faham je lah. Dan mereka sangat mengenali peribadi Nabi SAW daripada kecil sampai ke besar. Kan, mereka beri gelaran Nabi masa remajanya sebagai Al-Amin. Gelaran Al-Amin maksudnya seorang yang amanah, seorang amin juga maksudnya tenang kan. Subhanallah. Akhirnya Allah memerintahkan. Kan penduduk Madinah selalu datang untuk Islam, untuk syahadah. Kan, dan memberi gambaran. Penduduk Madinah datang jemput Nabi, memberi gambaran bahawasanya Madinah bersedia menerima Nabi.
Marilah pindah ke Madinah. InsyaAllah orang-orang Islam akan diberikan tempat, diberikan kedudukan. Orang-orang Islam tidak akan diseksa lagi sebagaimana umat Islam berada di Mekah. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian. Jadi berlakulah hijrah. Masya Allah, bila berlaku hijrah ke Madinah, Islam berkembang. Nabi SAW diberi untuk menjadi khalifah. Kan? Kemudian kekuatan Islam dibina di Madinah. Sebab itu Nabi akhirnya wafat di Madinah. Masya Allah. Macam kita lah kan. Kalau kami ni daripada Terengganu, lepas tu kami berhijrah. Dulu duduk Johor sekejap. Masa tu suami buat master dekat UTM. Lepas tu pindah ke Melaka. Lepas tu pindah pula ke Negeri Sembilan. Masya Allah. Bila duduk sini kan, dah beli rumah sini, anak-anak pun dah lahir sini. Walaupun asal orang Terengganu, mungkinlah esok meninggal sini, tanam sini. Jadi begitulah perihannya Rasulullah SAW meninggal di Madinah kan. Wafat di Madinah. Kemudian dimakamkan di Madinah. Itu yang kita pergi Raudah tu kan, di Masjid Nabawi. Masya Allah. Okey. Tuan-puan dan puan-puan sekalian, bila sampai Rasulullah di Madinah, Masya Allah, orang Madinah sambut dengan bagi macam-macam hadiah lah. Kan, mungkin ada yang bagi makanan, mungkin ada bagi apa-apalah hadiah tuan-puan sekalian, menyambut kedatangan umat Islam ni. Bagi hadiah. Namun Ummu Sulaim ni, dia pergi jumpa Nabi, dia paling bijak. Bukan nak kata paling bijak lah, antara yang paling bijak. Dia pun berkata, wahai Rasulullah, sungguh orang Ansar dan perempuan Ansar. Kita faham ya Ansar? Tu apa saya kena faham Ansar ni maksud apa? Okey, kalau yang berhijrah dipanggil Muhajirin. Muhajirin. Saya tak tulis ya hari ni. Muhajirin. Muhajirin maksudnya orang-orang yang berhijrah. Iaitu penduduk Mekah, umat Islam Mekah yang pergi berhijrah. Kemudian, kalau Ansar pula adalah penduduk Madinah yang menerima kehadiran Muhajirin ni. Kenapa nama dia Ansar? Asal perkataan dia Nasrun. Nasrun ni tolong. Nasrullah, penolong Allah. Kalau sebut Ansar, inilah orang yang memberikan pertolongan. Jadi, Muhajirin ni dia tinggalkan Mekah kerana apa? Diancam, dikecam, dizalimi, diseksa. Dengan dahsyat tu apa sekalian. Dan kedahsyatan penyeksaan orang kafir di Mekah. Mereka menyeksa orang kampung sendiri, kawan-kawan sendiri, kenalan sendiri, ahli keluarga sendiri, sangat dahsyat. Jadi mereka keluar daripada Mekah, disambut oleh penduduk Madinah yang diberi gelaran Ansar. Maksudnya Nasrun, tolong. Ansar ini mereka yang memberikan pertolongan. Dan Ansar iaitu penduduk tetap Madinah ni bukan beri main-main pertolongan tu apa sekalian. Bila sampai je penduduk Mekah, umat Islam Mekah, mereka bagi rumah, bahkan ada yang beri isteri, maksudnya diceraikan isteri, lepas tu diminta supaya isteri tu kahwin pula dengan orang tu, beri kebun, ada yang beri ternakan. Masya Allah, pertolongan supaya penduduk Mekah yang hijrah ini boleh terus memulakan kehidupan. Kongsi rumah, macam-macam tuan-puan sekalian. Begitulah hebatnya pertolongan yang dihulurkan oleh kaum penduduk Madinah yang telah Islam kepada kaum penduduk Mekah yang berpindah, berhijrah. Subhanallah. Okey, kita tengok. Datang ni Ummu Sulaim jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, semua orang dah bagi hadiah tapi aku tak ada apa-apa. Dan aku hadiahkan kepadamu kan seorang anak lelakiku yang bernama Anas. Dan Anas ini akan melayani keperluanmu. Bijak Ummu Sulaim. Dia bagi anak lelaki masa ni Anas berumur lebih kurang 10 tahun. Darjah 4. Kita sebut darjah 4. Sejak saat itulah Anas menjadi pelayan iaitu pembantu Rasulullah hingga beliau wafat ketika Anas masih berumur 20 tahun. Masya Allah, subhanallah. Dan selama melayani Rasulullah, Anas mengaku tidak pernah. Okey, Anas bin Malik memang betul lah tuan-puan sekalian. Kalau kita kira Nabi pergi hijrah umur 53 dan Nabi wafat pada umur 63. Maksudnya Anas bin Malik bersama dengan Nabi 10 tahun sahaja. Jadi masa Anas bin Malik jadi pelayan ataupun pembantu Nabi masih kecil. Umur dia berapa? Umur Anas ketika itu 10 tahun. Jadi 10 tahun bersama dengan Nabi. Ketika Rasulullah wafat, Anas baru saja berumur 20 tahun. Betul lah 20 tahun. Kita selalu baca hadis Nabi.
yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik, Anas bin Malik. Dia antara perawi yang terbanyak. Sikit-sikit Anas bin Malik kita jumpa. Perasan tak? Rupanya Anas bin Malik ini, dia mendapat hadis Nabi daripada umur dia 10 tahun. Dia mendengar, dia menerima, dia jadi perawi. Perawi ini maksudnya penyampai-penyampai. Dan selepas kewafatan Nabi, sahabat-sahabat Nabi datang berjumpa dengan Anas. Kan yang datang jauh ataupun dekat untuk mengambil hadis Nabi SAW daripada Anas. Itu kata bijak Ummu Sulaim ni. Sebab apa? Dia bagi hadiah anak kepada Nabi dan anak ni sentiasa bersama dengan Nabi dan dialah yang paling banyak mendengar hadis Nabi. Kan dia ikut Nabi, Nabi suruh buat itu, kan uruskan ini, uruskan itu. Jadi dia duduk di rumah Nabi, dia membesar di rumah kenabian. Sebab itu Anas bin Malik banyak mendapat hadis Nabi SAW. Masya Allah. Dan Anas menceritakan, kan Anas cerita selama dia melayani Rasulullah, menjadi pembantu Rasulullah, Anas mengakui tidak pernah dipukul, dimaki, bahkan bermuka masam pun tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi tak pernah masam muka, Nabi tak pernah marah, Nabi sangat lembut. Maksudnya Anas menjadi saksi sepanjang dia melayani Nabi ataupun menguruskan Nabi, khidmat kepada Nabi, tidak pernah Nabi memarahinya walaupun dia melakukan kesilapan. Sebab Anas masih kecil. Memang ada kisah, Nabi suruh Anas ni pergi buat satu urusan. Beli barang ke, hantar barang ke, macam tu lah. Subhanallah. Dalam perjalanan, Anas ni kan masih kanak-kanak, baru dah jam 4. Dia nampak ada kumpulan kanak-kanak bermain, dia berhenti bermain sampai dia lupa apa yang Nabi suruh. Sampai Anas ni lupa apa yang Nabi suruh buat. Dia terlupa, bukan terlupa terus, maksudnya dia leka bermain. Sehingga Nabi tunggu, mana Anas ni, mana ni, tak balik-balik lagi ni. Mungkin Nabi suruh beli sesuatu ke, wallahualam. Lalu Nabi pergi mencari Anas, jumpa Anas tengah main. Tu pun Nabi tak marah. Subhanallah, Nabi tak marah. Nabi tak marah. Saya tak ingat apa yang Nabi katakan ketika itu. Okey, selain mendapat keistimewaan dapat melayani Rasulullah, Anas juga mendapat doa khusus. Ini keistimewaan Anas bin Malik. Dapat doa khusus daripada Nabi, iaitu doa itu hasil daripada permintaan daripada ibu dia sendiri, iaitu Ummu Sulaim. Doa itu berbunyi, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhu jannah. Allahu akbar. Subhanallah, Allahu akbar. Jadi kita boleh doa ni dengan doa seperti ini. Nanti saya tuliskan doa ni ya. Kita boleh bacakan doa ini tuan-puan sekalian bila kita nampak ada budak-budak ataupun doakan untuk anak kita boleh. Nabi doa apa untuk Anas bin Malik? Doa khusus buat Anas bin Malik. Apabila diminta oleh ibunya Ummu Sulaim, doanya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma akthir malahu. Maksudnya adalah, ya Allah, berikanlah ia harta yang melimpah. Allahumma akthir malahu. Ya Allah, berikanlah ia harta yang melimpah ruah. Harta yang barakah lah tuan-puan sekalian. Wa waladahu. Dan keturunan yang banyak. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah ia ke syurga. Subhanallah, kita boleh doa dengan doa Nabi ni, doa pada anak-anak kita. Allahumma akthir malahu, ya Allah, perbanyakkanlah, limpahkanlah harta yang barakah buatnya, buat anak kita ni. Kan? Wa waladahu, dan ramaikanlah anaknya. Wa adkhilhul jannah, ya Allah, masukkanlah dia ke syurga. Di sebahagian riwayat disebutkan tambahan doa Rasulullah SAW, Anas wa athil hayatahu, dan panjangkanlah umurnya. Dan ketika dewasa, subhanallah, Allah makbulkan doa Nabi SAW. Anas bin Malik memiliki kebun yang sangat luas, kebun kurma yang sangat luas dalam setahun. Kan, demikian pula anak dan cucunya banyak. Bahkan wafat ia memiliki anak yang sangat ramai. Ada yang mengatakan anaknya sehingga, wallahualam, umur Anas bin Malik panjang sehingga umur 107. Tuan-puan sekalian, ada yang menyebutkan anak Anas bin Malik lebih kurang 120. Ni saya baca dekat sini, Anas bin Malik, subhanallah, anaknya dalam 120. Ramai kan? Nabi doakan untuk Anas sampai 120 anak. Tetapi Masya Allah, wallahualam, mungkin akan disahkan lagi ni bilangan anak Anas bin Malik ni betul tak 120. Ini mungkin Anas bin Malik bernikah kan dengan wanita yang beberapa wanita, dan wanita juga Allah kurniakan makbul doa Nabi supaya anaknya ramai.
Dan umur Anas bin Malik, Nabi Malik juga didoakan supaya dipanjangkan umur Anas bin Malik sehingga mencecah 107 tahun. Kerana itu Anas bin Malik mewakafkan dirinya merawikan hadis Nabi, dan seluruh ramai umat Islam dari seluruh pelosok sana sini, di kalangan para sahabat, di kalangan tabi'in, sempat jumpa Anas bin Malik mengambil hadis daripada Anas bin Malik. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, Nabi Malik menjadi guru, kan, menjadi perawi hadis Nabi SAW yang paling banyak, antara yang paling banyak. Okey, kita nak sambung hadis ini, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Ustaz, dalam satu riwayat Al-Bukhari disebut, Sufyan Ibn Uyainah berkata, seorang lelaki Ansar berkata, kemudian aku melihat 9 orang anak yang semuanya mereka pandai membaca Al-Quran, yakni daripada anak Abdullah, si bayi tersebut. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, ceritanya barakah sabarnya Ummu Sulaim dan juga suaminya Abu Talhah bila meninggal si anak kecil. Kan? Kemudian Nabi doakan keberkatan yang Allah, berkatilah untuk mereka berdua. Ni sambung balik hadis Nabi ni yang kita bercakap pasal Abu Talhah, Ummu Sulaim yang meninggal, anak meninggal, kemudian malam tu mereka bersama, kemudian pagi besok Nabi mendoakan, ya Allah berkatilah untuk mereka berdua. Pendek cerita, anak yang lahir itu, Anas ni kan abang, dapat adik. Masa tu Anas kan masih kecil, tuan-puan sekalian, mungkin umur belasan tahun. Lalu ayahnya Abu Talhah ni suruh si abang ni yang nama Anas ni bawa adik pergi jumpa Nabi. Adik ni umur berapa? Baby, baru lepas lahir. Maknya kan baru lepas bersalin, duduk kat rumah lah. Jadi Abu Talhah ni, bapak ni suruh Anas bawa adik yang baru mak ni, Ummu Sulaim lahirkan ni, bawa jumpa Nabi. Nabi pun tahnik dan Nabi bagi nama dia Abdullah. Dalam riwayat yang lain, sambungan ya. Dalam riwayat yang lain, subhanallah, seorang lelaki Ansar berkata, kemudian aku melihat 9 orang anak yang semuanya mereka pandai membaca Al-Quran, yakni daripada anak Abdullah, bayi yang Nabi tahnik tu. Esok lepas besar, anak tu pun dikurniakan anak yang ramai sampai 9 orang. Manakala dalam satu riwayat Muslim pula disebut, seorang anak lelaki kepada Abu Talhah daripada Ummu Sulaim telah meninggal dunia. Lalu Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, jangan kamu beritahu kepada Abu Talhah tentang anak lelakinya, sehingga aku sendiri yang memberitahu kepadanya. Apa cerita ni tuan-puan sekalian? Mari, saya rasa kita kena pergi dekat whiteboard juga. Saya rasa macam nak tulis beberapa poin dan saya nak kongsi doa tadi. Siapa yang nak doa, yang Nabi doakan kepada Abu Talhah tadi? Abu Talhah, kepada Anas bin Malik, supaya kita beramal dengan doa Nabi. Mudah-mudahan doa itu makbul untuk anak-anak, dan doa itu juga boleh doakan untuk kita. Nanti kita tulis ya. Okey, itu satu versi kisah, dan sebenarnya ada satu lagi versi juga daripada hadis yang sahih, kisah peristiwa kematian anak Ummu Sulaim dan juga Abu Talhah ini. Kenapa kisah ini dirakam dalam hadis Anas bin Malik? Kerana kisah ini memang ada kaitan dengan Anas bin Malik. Sebab Anas bin Malik ni anak kepada Ummu Sulaim. Jadi apa yang Anas bin Malik tengok kisah itu, lalu ia menjadi satu hadis yang sampai kepada kita untuk kita dapat pengajaran. Okey. Kita tengok manakala dalam satu riwayat Muslim pula disebut, seorang anak lelaki kepada Abu Talhah daripada Ummu Sulaim meninggal dunia. Kemudian Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, dan tak digambarkan. Masa ni Abu Talhah pergi mana tak digambarkan. Tapi cuma anak tu meninggal dunia ketika Abu Talhah tak ada di rumah. Dan Ummu Sulaim pesan kepada orang yang tahu anak dia dah meninggal, jangan kamu beritahu kepada Abu Talhah tentang kematian anak lelakinya ini sehingga aku sendiri bagi tahu. Dia pesan. Kemudian Abu Talhah balik, lalu isinya menghidangkan makan malam. Abu Talhah pun makan dan minum. Setelah itu isinya berhias. Berhias cantik-cantik, pakai lawa-lawa yang tak biasa dia berhias. Beliau dengan secantik-cantik hiasan yang pernah dia berhias, yang tidak pernah dia berhias sebelum itu. Lalu beliau mengadakan hubungan suami isteri. Okey, encik suami, kita nak pindah ke whiteboard sebab nak tulis poin-poin tu. InsyaAllah kita pindah ke whiteboard ya.
Okey, subhanallah. Kalau kita ingat, ini merupakan hadis yang keberapa tadi? Kita baca. Cik Suami, hadis yang ke? Hadis. Okey, kita sedang membacakan hadis yang ke-20. Duster. Okey. Hadis yang ke-20 dalam bab sabar, dan hadis yang ke-20 dalam bab sabar. Kemudian ia merupakan hadis yang ke-40 dalam kitab. Kita tulis kitab Riyadhus Salihin. Okey ya. Okey, hadis ini menceritakan tentang kisah hadis diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik. Okey. Kita tahu Anas bin Malik adalah pembantu Nabi. Kita tulis sikit. Pembantu Nabi, sebab menarik ni berkaitan ni. Pembantu Nabi, kan? Pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada umurnya, belajar sirah sikit, umurnya 10 tahun. Masya Allah. Dan Malik bin Nadar, ayah dia ni, setelah ibu dia Anas bin Malik, ibunya bernama Ummu Sulaim. Okey. Ummu Sulaim seorang wanita solehah, tuan-puan di mata Allah sekalian. Ummu Sulaim pernah mengajak, kan? Ummu Sulaim ni pernah mengajak suaminya Malik untuk sama-sama masuk Islam. Bila ajak sama-sama masuk Islam, setelah Ummu Sulaim memeluk Islam, kan? Dia macam tak tengah-tengah, Ustaz. Okey. Ummu Sulaim ajak suami dia Malik masuk Islam, tapi Malik marah. Lalu Malik bawa diri pergi ke Syam dan meninggal di Syam dalam keadaan tidak memeluk Islam lah. Jadi Anas bin Malik, Ummu Sulaim akhirnya bernikah dengan siapa, tuan-puan sekalian? Bernikahlah dengan Abu Talha. Subhanallah. Okey, kita buat bernikah. Okeylah ya, bernikah macam tu dengan Abu Talha. Ummu Sulaim ni masya-Allah sangat bijak ketika apa? Ketika peristiwa hijrah. Mungkin Ustaz boleh cari doa Rasulullah. Berikan doa Rasulullah buat Anas bin Malik. Ketika peristiwa hijrah, okey, Ummu Sulaim duduk di mana? Duduk di mana Ummu Sulaim? Ummu Sulaim adalah kaum Ansar. Kaum Ansar ya. Ansar maksudnya penolong lah. Mereka yang memberikan penolong, yang memberikan pertolongan kepada, catat cantik pula. Okey. Ummu Sulaim adalah penduduk Madinah. Penduduk Madinah ya. Digelar sebagai Ansar, iaitu yang memberi pertolongan. Pertolongan kepada siapa? Kepada Al-Muhajirin. Al-Muhajirin ni iaitu penduduk Mekah. Al-Muhajirin ni yang berhijrah, penduduk Mekah. Faham ya? Jadi Ansar ni adalah penduduk Madinah yang beri pertolongan kepada penduduk Mekah Muslim. Okey. Subhanallah, tuan-puan sekalian, kalau kita tengok Ummu Sulaim ketika peristiwa hijrah, kan, ketika peristiwa hijrah memberi hadiah kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Itu hadiah dibagi. Iaitu jadikan anaknya Anas bin Malik ketika umurnya 10 tahun. Darjah 4 kita.
kan, daripada umurnya 10 tahun untuk menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Dan ketika itu juga Ummu Sulaim, ini poin pertama. Poin kedua, Ummu Sulaim minta doa. Okey, kita nak share doa ni. Minta doa khusus buat anaknya. Okey, apa doa tu? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ada lagi riwayat yang lain ni, doa ni. Allahumma aksir malahu. Allahumma aksir. Allahumma aksir. Allahumma akthir malahu. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik, dan ini adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim daripada Anas. Okey, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Wa waladahu wa barik lahu fi. Wa barik lahu fi. Ini penting sangat, wa barik lahu fi ni. Ini doa Rasulullah kepada Anas bin Malik, wa barik lahu fihi. Okey, doa ni daripada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim maksudnya muttafaqun alaih, hadis sahih. Boleh tak cari muttafaqun alaih, boleh tak cari ada katanya riwayat lain yang Nabi mendoakan juga watuli umrihi. Maksudnya supaya dipanjangkan umurnya. Sebab itu Anas bin Malik dia meninggal ketika umurnya 107 tahun. Dan bilangan anak tu boleh sahkan tak? Ada dah tim ada bagi tahu tak? Ada anak dia 100 lebih. Confirm. Okey. Subhanallah, umurnya nanti kita tulis ni. Tuan Puan sekalian, apa maksud dia? Mungkin ada tak? Sebab tadi ada nampak ada riwayat lain tentang doa Nabi SAW. Jadi kita boleh beramal dengan doa ni, tuan puan sekalian. Allahumma, ya Allah, aksir, perbanyakkanlah. Aksir ni kasarah banyak, aksir. Ya Allah, perbanyakkanlah. Ya Allah, perbanyakkanlah malahu, hartanya. Aksir juga boleh bermaksud limpahkanlah. Limpahkanlah hartanya. Tapi bila doa, mesti kita terikat bukan harta kekayaan semata-mata. Malahu memang hartalah. Kan? Dan barakah nanti kita ceritakan. Malahu hartanya, Masya Allah. Dan harta yang barakah. Bila kita doa minta dengan Allah, kita niatkan harta yang banyak tu, harta yang barakah. Wa waladahu, maksudnya waw ni dan kan. Dia sekalilah ni. Ya Allah, perbanyakkanlah hartanya dan anak-anaknya. Dan anaknya. Wa barik lahu fi, dan wa barik lahu fi, dan berkatilah baginya. Betul tak wa barik lahu fihi? Dan berkatilah baginya, padanya. Lahu, baginya. Fihi, padanya. Pening tu kan? Okey. Baginya ini, baginya tu kepada Anas lah. Anas radhiyallahu anhu. Fihi, padanya ni tujukan kepada harta dan juga anak. Nampak tak? Subhanallah. Nabi doa, ya Allah, padanya ni harta dan anak. Okey.
Ya Allah, perbanyakkanlah hartanya dan anaknya. Wabarik, dan berkatilah lahu fihi. Berkatilah baginya fihi, padanya, pada harta dan anaknya. Masya Allah, subhanallah. Memang hebat doa ni, tuan-tuan sekalian. Maksudnya nampak tak? Bila Nabi doakan berkenaan dengan pemberian ataupun berkenaan dengan kurniaan di dunia, Nabi ikat dengan perkataan berkat. Nabi ikat perkataan berkat. Sebab harta dan anak adalah ujian. Kalau tak berkat, manusia jauh dengan Allah. Ia menjadi satu istidraj, ia jadi satu musibah, menyebabkan tercampaknya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ramai orang dicampak neraka sebab apa? Sebab harta dan anak-anak. Anak itu yang menjadi penyebab. Kan? Sebab ia tak didik dengan baik, anak itu berakhlak buruk. Kan? Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan sekalian. Saya nak cerita sikit ya. Boleh saya cerita sikit? Subhanallah. Kita boleh tukar, sebelum itu kita boleh tukar doa ni. Allahumma ya Allah aksir mali. Ya Allah, perbanyakkanlah hartaku. Wa waladi, perbanyakkanlah anakku. Wa barikli, dan berkatilah bagiku. Fihi, kedua-duanya, harta dan anak-anak. Janganlah pula risau sebab kita kata Ustazah, risaulah sebab tengok umur Anas 107 tahun. Manakala anak Anas pula 100 lebih. Saya minta maaf ya, sebut 1 lebih tu. Jangan. Ada yang kata 100 lebih, ada yang kata riwayat mengatakan anak dia 90 lebih. Maksud menunjukkan makbulnya doa Nabi. Tapi agak mustahil lah tuan-tuan sekalian. Kalau, janganlah risau pula. Ustazah takutnya doa anak ramai dia tiba kan tak berhenti beranak. Mesti ada limit. Doa kita tidak sebarakah doa Nabi. Kedua, janganlah takut. Kan? Kenapa harta dia digabungkan dalam hadis Nabi, doa Nabi ni dengan anak? Kerana dengan banyaknya harta dan ramainya anak-anak boleh mengeluskan harta yang banyak. Dan Nabi kurniakan dan Allah kurniakan kepada Anas ini apa? Kebun yang luas dan kebun, Ustaz, dia orang nampak tak ni? Kebun yang luas, lepas tu plus kebun kurma. Disebutkan kebun kurma yang luas plus berhasil 2 kali setahun. Subhanallah. Orang lain kebun kurma setahun sekali je dapat hasil. Tetapi barakah doa Nabi kepada Anas bin Malik, adalah kebunnya luas, besar. Kemudian 2 kali setahun pula. Pelik daripada orang lain. Umurnya sampai 107 tahun. Sebab ada riwayat mengatakan Nabi, ada tak riwayat lain yang mengatakan Nabi doa juga watuli umrihi? Tak ada. Umurnya panjang. Okey, umurnya 107 tahun dan anaknya lebih daripada 100 orang. Kita tak adalah anak ramai macam tu pasangan dengan faktor umur, dengan faktor usia, kan? Kerana tengoklah umur Anas bin Malik mungkin bernikah isteri-isteri dan meninggal, nikah lagi, kan? Kemudian lahir lagi anak, sebab tu anak sampai 100 orang lebih. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian, kita boleh tukar doa ini. Allahumma aksir mali. Allahumma aksir mali wa waladi. Kalau nak tukar Ustazah, ini kan doa kepada anak, doa pada diri sendiri macam mana? Kita tukar kepada, kita boleh tukar dhamir. Maksudnya ini hartanya dan anaknya. Itu kan doa untuk orang lain. Nah, doa untuk diri sendiri kita tukar kepada perkataan mali, kemudian wa waladi. Mali wa waladi. Terus maksud dia hartaku dan juga anakku. Lepas tu tukar wabarikli. Yang ni tukar. Yang ni tukar wabarikli. Sekejap. Wabarikli. Macam tu. Wabarikli fihi. Jadi maksud dia akan jadi Allahumma aksir, ya Allah perbanyakkanlah mali, hartaku, wa waladi, dan anakku, wa barikli fihi, dan ya Allah berkatilah bagiku fihi, padanya, iaitu pada keduanya. Kita nak harta yang barakah, kita nak anak yang barakah.
Subhanallah. Mungkin ada yang terfikir, Ustazah, saya nak tulis saya nak harta je, saya nak delete wawaladi ni. So saya tak nak anak ramai, saya nak anak sikit. Tuan-tuan sekalian, ada firman Allah, rezeki Allah melimpah ruah itu datangnya bersama dengan anak yang ramai. Bukan bermaksud anak sedikit tu rezeki tak banyak, tuan-tuan sekalian. Namun begitulah kebiasaannya, ada rezeki daripada sebab kita usaha, ada rezeki daripada sumber anak, ada rezeki daripada sumber sedekah, kan ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau inilah doa Nabi dan ini adalah daripada hadis yang sahih, janganlah kita memandai ubah. Doa Nabi kepada Anas bin Malik iaitu daripada Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, hadis sahih, muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fih. Jadi kita boleh doakan untuk anak kita, kan, untuk anak-anak kita. Kita doakan bila lepas salat, Allahumma aksir malahum. Anak tu ramai. Tak apalah malahu, nak exactly sama pun tak ada masalah. Subhanallah, muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian. Betul sebenarnya anak ni menjadi satu ujian dan menjadi satu ujian. Sama ada anak ini akan membawa kita ke syurga ataupun mencapakkan ke api neraka. Na'udzubillah min zalik. Oh, nak screenshot? Okey, screenshot dulu. Okey. Dah ya? Saya tahu masa dah habis. Saya nak kisah Ummu Sulaim ni sebenarnya sekali lagi. Okey. Sampai hati ya suruh saya ke tepi. Tak ada masalah. Ni macam panjang lagi ni. Tak boleh ni, tak boleh dah ni. Okey, kisah Ummu Sulaim ni saya akan sambung menuliskannya pagi besok. Sebab poin tu bila ada dua versi cerita, poin tu macam poin yang poin yang berbeza dan poin penting. Jadi kita tak akan padam ni, kita akan padam doa ni saja. Kemudian kita akan kronologi kisah Ummu Sulaim dengan suaminya Abu Talha akan bersambung besok. Dan apa kaitan, apa perkara poin penting yang nak dikaitkan dengan bab sabar. Bab sabar. Memang Ummu Sulaim adalah lambang wanita yang sangat sabar. Ujiannya dan bagaimana dia menguruskan ujian. Ujian dia apa dan bagaimana menguruskan ujian. Dan insya-Allah esok saya juga akan berkongsi dengan tuan-puan sekalian kedudukan orang yang meninggal anak. Maksudnya anak meninggal waktu kecil. Dan saya akan share juga kisah bagaimana, kan, apa hikmah anak meninggal waktu kecil dan kenapa kadang tu anak yang baik, hafaz Quran, meninggal, subhanallah. Jadi betul ke orang kata anak ni akan tunggu dekat pintu syurga? Betul ke Ustazah ada yang disebutkan anak ni akan cari-cari di mahsyar? Yang mana anak meninggal waktu kecil, dia akan mencari-cari ibu ayahnya di mahsyar, kemudian dia menarik-narik ibu ayahnya macam tarik tangan, lalu berkata di hadapan Allah, "Ya Allah, Engkau telah memisahkan aku di dunia, maka jangan pisahkan lagi aku dengan ibu ayahku di akhirat." Jadi ada banyak persoalan lah. InsyaAllah kita akan jawab besok. Sebab apa persoalan-persoalan itu timbul selepas peristiwa yang kita baca ni, kisah Ummu Sulaim Abu Talha, kematian anak kecil. Okey, subhanallah. Cuma saya nak sudahkan dengan satu kisah yang baru berlaku dan doakan tuan-puan sekalian yang saya sebutkan secara umum tadi. Anak ni boleh jadi asbab ke syurga, anak juga boleh jadi asbab menarik ibu ayahnya ke neraka. Adalah dalam beberapa tempoh ni saya sedang handle satu kes seorang anak perempuan yang murtad. Masya Allah, subhanallah. Dia pendek cerita ya, sebab masa dah tak banyak. Ada seorang ayah ni, dia seorang yang sangat garang, sangat panas baran, selalu biasa pukul, tumbuk, sepak anak, tuan-puan sekalian. Kan daripada anak kecil, tapi si ibu ni seorang yang berilmu, seorang yang kuat, seorang yang tenang. 7 orang anak, Masya Allah, tuan-puan sekalian. Si ibu ni kata, Ustazah, sebab saya ada beberapa kes saya handle direct, memang melalui telefon. Bila saya nampak kes ni, saya nak buat kajian kes. Faham ya? Bukan nak ambil kesempatan, saya nak buat kajian kes bagaimana saya nak
bantu untuk handle. Kalau masalah macam ni, kita cuba penyelesaian macam ni. Supaya saya boleh share pula dalam ceramah kepada siapa yang mengalami masalah yang sama. Jadi itu namanya saya buat, ada kes yang saya ambil dan saya minta kebenaran dengan suami. Bang, boleh tak saya nak handle kes ni? Bila kita baca-baca, ada kes itu kita tak dapat nak handle. Ada kes saya minta kebenaran dan suami bagi saya handle. Jadi saya berhubung direct dengan si ibu. Subhanallah, si ibu ni kata ayah ni takkan keluarkan suara melainkan marah. Maksud jenis yang tak mesra dengan anak, tak ada borak-borak ke apa. Tapi suara tu berbunyi bila marah anak. Jadi ceritanya, pendek cerita, ada peristiwa berlaku. Si anak perempuan ni adalah bergaduh dengan anak seorang lagi. Kan? Sampailah berlaku pengaduan kepada si ayah. Apa yang berlaku tu apa sekarang? Si ayah ni pukul si anak ni teruk. Anak perempuan tuan-puan sekalian. Pukul teruk. Sampai, Masya Allah, lebam, sampai benjol kepala, tumbuk. Bayangkan tenaga lelaki dan si ayah ni pula badan dia besar. Kan tumbuk anak perempuan macam tumbuk betul-betul. Bukan tumbuk cover-cover. Tumbuk sampai lebam, sampai pecah. Tumbuk kepala sampai benjol kan. Dengan sepak sampai peringkat ambil kerusi. Nak pukul anak tu. Macam nak pukul anak dengan perkataan. Kan anak tak guna, kau tak ada masa depan. Dan saya tak nak sebutkan perkataan apa yang si ayah keluar. Sebelum tu memang dah selalu kena. Tapi tak seteruk itu dan anak ni sebenarnya dah besar. Umurnya dah habis sekolah dan pendek cerita, saya tak nak sebutlah sekolah tu, saya tak boleh bagi gambaran. Sebab ini adalah privacy dan juga kerahsiaan klien. Masya Allah. Tapi anak ni adalah anak yang bijak, anak yang solehah, anak yang baik. Yang memakai pakaian tudung labur sebab sekolah di sekolah agama. Masya Allah, anaknya anak yang baik, anak yang tapi pendiam, tak banyak cakap. Pendiam tu banyak faktor. Tak pandai bergaul dengan orang, mungkin kerana daripada kecil lagi kan hidup dalam tekanan, ayah yang macam tu. Subhanallah. Jadi, bila berlaku peristiwa tersebut, yang teruk sangat kena tumbuk. Saya tak boleh bayang kalau orang lelaki tumbuk muka, benjol kepala, muka macam apa semua. Dan benda ni baru saja berlaku dan anak ni dapat keputusan cemerlang. Kalau kita panggil SPM, SPM straight A. Kalau ambil STAM tu Mumtaz Sofi. Istilah macam tu. Saya tak nak sebut lah ambil pengajian apa. Tapi straight A, cemerlang, bahkan A tu bukan A biasa, A+. Masya Allah. Jadi bukannya budak tak bijak, tetapi si ayah ni dengan doa, kau walaupun bijak, memang tak ada nilai pun keputusan kau tu. Memang kau ni gini-gini, tak ada masa depan. Si ayah sebut macam tu. Sampailah selepas berlaku peristiwa itu, apa yang berlaku? Daripada anak yang baik, anak yang solehah, anak yang menjaga diri, anak yang bijak tanpa sekalian. Sekarang buat apa? Langsung tak solat. Bila si ibu pujuk, solatlah dik, solatlah. Dia jawab apa? Kita dah keluar Islam, kita bukan orang Islam lagi. Memang anaknya langsung tak nak solat dan sebut selalu bila mak ajak, saya bukan orang Islam lagi, saya dah tak Islam lagi, kita orang bukan Islam. Macam itulah ayatnya, ulang-ulang. Si ibu ni memang sedih. Subhanallah. Apa dia? Ya. Dan jawapan anak ni cakap apa pada ibu? Masa dia sakit, masa dia teruk kena, Allah pun tak tolong. Mana Allah? Anak ni kata, mana Allah? Padahal belajar sangat bijak, sangat cerdik. Memang sebelum itu seorang wanita yang baik, solat selalu, kan, beramal dengan zikir. Tapi sekelip mata berubah. Masya Allah, terus tak nak solat dan kata Allah mana? Kan, Allah pun tak tolong ketika adik kena teruk dengan pukul. Allah pun tak tolong. Allah pun buat macam ni. Dan dia sebut dia dah bukan Islam. Tanpa sekian macam mana si ibu ni kan? Masya Allah. Kata Ustazah macam mana nak tolong anak ni supaya solat balik. Supaya yakin dan percaya balik dengan Allah. Saya nak sebut, memang yang salah adalah si ayah. Kerana anak ini sekarang, kan soalannya keluar daripada Islam. InsyaAllah kita akan pujuk balik apa semua, tak solat. Sebab kezaliman yang dilakukan oleh si ayah. Yang terlampau, yang melampau. Masya Allah. Dan si ayah ini berdosa. Sebab itu di zaman Rasulullah, bila ada seorang si ayah ni datang mengadu kepada zaman Sayyidina Umar. Datang jumpa Sayyidina Umar. Wahai Umar, anakku anak yang derhaka, dia kata. Lalu Sayyidina Umar pun panggil si anak ni.
Kan, panggil anak ayah untuk diadili. Lalu si anak ni pun berkata, wahai khalifah, wahai Umar, wahai khalifah, adakah di sana wujudnya ibu bapa yang derhaka? Lalu Sayyidina Umar menjawab, ya, apabila ibu dan ayah tersebut tidak memberikan didikan yang agama yang baik, kan, tidak memberi nama anak yang baik dan tidak memberi ibu yang baik kepada anak-anak. Lalu si anak ni berkata, ibuku seorang pelaku maksiat sekian-sekian dah. Maksudnya ayah ni tak didik ibu ni, isteri ni terus buat maksiat. Kalau hari ni seolahnya suami ni bukanlah sampai isteri tu jadi pelacur ataupun berzina, tapi mungkin isteri ni dengan tak solat, si suami biar. Isteri ni dengan tak tutup aurat, suami ni biar je. Isteri ni, akhirnya anak ni membesar melihat akhlak yang buruk daripada keduanya. Jadi si anak ni kata, wahai Saidina Umar, ayahku tidak memberikan seorang ibu yang baik untukku. Dan namaku juga bukan nama yang baik. Dan aku tidak diberikan didikan yang baik. Subhanallah. Akhirnya apa yang Saidina Umar jawab? Sebelum anak ini derhaka kepadamu, kamu terlebih dahulu menjadi bapa yang derhaka. Sebab itu memang wujud bapa dan ibu yang derhaka, iaitu yang telah membentuk anak yang derhaka. Sebelum salahkan anak, ibu ayah ini bertanggungjawab terlebih dahulu. Sebab itu Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah suci bersih, itu dalam Islam. Fa'abawahu, maka ibu bapanya lah, ayyuhawidani ayyunasirai au majisani, yang akan mengeluarkan anak ini bukan menjadi Islam lagi, tapi jadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kalaupun bukan dari sudut akidah tetap Islam, tetapi ibu bapa lah yang mengubah anak ini menjadi memakai pakaian seperti Yahudi, Nasrani, Majusi ni, ataupun anak ini berhibur cara hidup yang bukan Islam. Jadi tuan-tuan dan puan Allah sekalian, doakan saya dalam proses untuk membantu. Nak jumpa anak ni kan, kemudian dia ada trauma, hatinya terlalu luka. Kan, subhanallah, daripada anak yang baik, yang lembut, yang sekian-sekian berubah terus, tak nak solat, dan dia bukan masih kanak-kanak, dia dah matang, dia dah besar, dia dah habis pun sekolah menengah dengan kutus yang sangat baik dan tak nak sambung belajar. Dia kata hidup dia dah hancur, dah tak ada harapan dah, dan dia menyalahkan Allah dan sebagainya. Tapi hakikatnya kita tahu jauh daripada dalam hatinya, dia bukan benar-benar menyalahkan Allah, tetapi kerana besarnya luka dan kebencian daripada ayah, dia menuturkan kata-kata dan dia mengharapkan ayahnya terluka. Tetapi si ibu ni kata ayahnya tak ada tarik balik, tak ada minta maaf, tak ada betulkan keadaan. So itulah sikap si ayah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ada beberapa kes, sebenarnya banyak kes, anak-anak muda ni bunuh diri sebab apa? Sebab dia percaya dan dia mengharapkan kalau dia bunuh diri, dia boleh bagi ibu ataupun ayah dia terseksa. Ramai remaja bunuh diri kesan apa? Selepas dia rasa kecewa dengan ibu ayah, terlalu terluka, sakit sangat, menderita sangat sebab ibu ayah. Yang mana dia rasa dengan hidup dia tak boleh menyedarkan ibu ayah. Dia harap dengan dia bunuh diri, dia boleh menyedarkan ibu ayah dia, dan dia harap ibu ayah menyesal. Tapi ramai mana ibu ayah tetap tak menyesal walaupun anak tu bunuh diri. Mereka ada mindset begitu, lebih baik aku bunuh diri, biar padan muka mak ayah, biar mak ayah rasa bersalah seumur hidup. Tetapi akhirnya dia telah mencelakakan dirinya. Sebab itu kajian di Malaysia sendiri, kes bunuh diri kan persen paling tinggi di kalangan remaja. Yang kedua barulah di kalangan wanita dewasa. Ketiga barulah lelaki dewasa. Tapi remaja paling tinggi. Dan antara puncanya adalah tekanan yang mereka hadapi bukan daripada luar, daripada ibu ayah sendiri. Na'udzubillah min zalik. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebab itu kita kena mohon dengan Allah, wa barik lahu fi, mohon Allah berkati apa dia? Harta dan juga anak. Sebab anak yang barakah, yang membawa rahmah, membawa ke jannah. Tetapi anak yang menjadi fitnah, ia adalah musibah. Na'udzubillah, menjunamkan ibu ayah ke an-nar, iaitu neraka jahannam. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan sekalian, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Subhanallah, terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Sehingga kita bertemu pada pagi besok, sambungan tentang kisah Abu Talha dengan Ummu Sulaim. Kepada semua yang hadir, gabung ni lebih kurang 5,005. Gabung dua. Lebih kurang kehadiran hampir 6,000 lah. Subhanallah, terima kasih banyak kerana istiqamah bersama dengan kuliah Riyadhus Salihin. Saya mohon maaf salah dan silap. InsyaAllah petang ini pukul 2.30, 3.30. Okey, penganjurnya adalah SABK, Sekolah Agama BK.
Ma'had Al-Khair lil Banat. BK tu apa ya? Sekolah agama BK. Betapa saya ni tak berapa tahu. Cuma mungkin tengok ada orang komen kot. Kan kadang SMK Sekolah Menengah Kebangsaan, SABK Sekolah Agama Berasrama. Ya. Okey, Ma'had Al-Khair lil Banat, Jalan Sekolah Arab Kamuntin, Jalan Sekolah Arab Kamuntin Perak. Subhanallah, anjuran adalah unit bimbingan dan kaunseling dan persatuan ibu bapa dan guru, PIBG, tajuk menggapai impian dalam cabaran COVID-19. Dan insya-Allah tajuk ini saya minta penyelidik konten membantu saya, tolong dengar. Saya nak kupas tajuk ini menggapai impian dalam cabaran COVID-19. Saya tahu sebab penganjurnya adalah sekolah dan ia daripada unit bimbingan dan kaunseling serta persatuan ibu bapa, PIBG. Tujuan saya dah faham, matlamatnya adalah supaya anak-anak hari ini tetap bersemangat untuk menggapai impian. Masya Allah. Sebab apa? Ramai dah remaja hari ini, dah habis SPM, dah habis STPM, dah habis STAM dan sebagainya. Mereka tak ada cita-cita nak sambung belajar ke universiti. Sebab mereka kata sambung belajar pun sia-sia sebab tak dapat kerja. Hari ini ramai sangat yang tak dapat kerja, menganggur. Bahkan yang dah kerja lama pun berhenti kerja disebabkan wabak. Dan ialah masuknya kefahaman bahawasanya wabak ni takkan berakhir. Wabak ni akan sambung pula wabak lain. Jadi no point kalau sambung belajar pun. Kan seolahnya mereka remaja hari ini ataupun generasi muda hari ini dah tak ada cita-cita dah. Dia kata hidup dengan flow je lah, ikut flow je lah. Kan lepas habis belajar nak terus kerja. Dia kata buang masa je, 4 tahun belajar sampai degree. Kan lebih baik lah daripada sekarang terus berniaga. Nanti orang tu baru habis degree, kita dah kaya. Tuan-puan sekalian, tolong ajar anak-anak kalian juga untuk dengar perkongsian pada petang ini. Kan ini lebih kepada untuk anak-anak dan kepada mindset ibu bapa, bagaimana nak tanam mindset yang positif pada anak-anak supaya mereka terus menggapai impian dan cita-cita. Dan kita kena support dan bagi semangat pada anak-anak untuk terus sambung belajar di universiti ke peringkat yang lebih tinggi. Tuan-puan sekalian, ramai orang boleh berniaga seawal selepas habis umur 18, 19, 20. Tetapi tanpa ilmu, tuan-puan sekalian, ilmu ni yang membentuk jati diri, membentuk cara berfikir, cara bergaul, tuan-puan sekalian. Dan itulah yang akan memberikan kelangsungan sustainable kan kepada perniagaan kepada kerja yang dibuat usaha apa yang dibuat. Sebab itu sangat penting. Masih relevan. Ada orang kata tak relevan dah hayat. Perlu sijil untuk berjaya. Orang kata hari ni tak penting pun sijil, tak perlu ada diploma, tak perlu ada degree. Sijil ni kertas kosong je. Itu adalah satu kata-kata yang nak membunuh perasaan keinginan generasi hari ini supaya menuntut ilmu. Sedangkan kita tahu umat Islam adalah generasi ilmu dan mukjizat paling utamanya itu Al-Quran adalah sumber ilmu. Jadi kalau anak kita meninggalkan pembelajaran pengajian yang formal, kan, subhanallah, itu adalah satu kerugian yang paling besar bagi seorang manusia yang meninggalkan pengajian formal. Masya Allah. Okey, terima kasih pada Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Minta maaf ya. Sebab ialah kurang pengetahuan. SABK tu Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Ma'had yang disebutkan. Terima kasih saya bagi penganjur. Jumpa petang ni 2.30 hingga 3.30. Okey, sekian. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Wabila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asrina al-insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.